buku yang mengungguli carta Assalamualaikum resensi bermula, dan nanti kita akan cuba bawakan diagnosis bersama penulis ni. Tapi hari ini resensi kita bersama Dr. Saleh Rahmat. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Teman dan juga pejuang, sangat menghormati beliau, Presiden PENA. Hari ini nak pakai topi apa Dr? Nah, ini topi pencerah lah. Okey, buku Oksidentalisme dalam Sastra Melayu ini sebuah sumbangan pemikiran yang besar hasil kajian doktor sendiri, dan istilahnya pun besar. Janggal orang dengar Oksidentalisme ini. Mungkin kita kena tafsirkan dulu, Doktor. Ya. Biasa orang bercakap Orientalism. Orang kenal tentang Orientalism, iaitu tentang fahaman tentang ilmu ketimuran. Ya. Orang Barat melihat Timur disebut sebagai Orientalism. Manakala kebalikan daripada itu, orang Timur melihat Barat pula disebut Occidentalism. Biasa orang cakap Barat itu West, tapi penggunaan Occident itu jarang digunakan. Tapi ini maksudnya lebih kurang sama lah. Occident itu bermakna Barat. Jadi Occidentalism itu merupakan wacana Barat yang melihat dari sudut persepsi orang Timur terhadap Barat. Jadi apabila doktor menuliskan ini, Oksidentalisme dalam Sastra Melayu ni, melihat daripada era sebelum merdeka sampai pasca merdeka, apa sebenarnya kajian doktor itu melihat apa? Wacananya kah? Sosok pandangannya kah? Nilai ilmunya kah? Bagaimana? Ini kajian sastra ya. Saya melihat korpusnya daripada karya sastra, sama ada novel, cerpen, drama, termasuk juga karya Abdullah Munshi ya. Biografinya itu Hikayat Pelayaran Abdullah, ya, Hikayat Abdullah. Dan ini dianggap juga karya pesuratan, walaupun bukan sastra per se, tetapi ada nilai sastranya, dan pada awal memang itu dianggap pesuratan ataupun sastra jugalah. Jadi dalam kajian ini saya melihat bagaimana persepsi pengarang Melayu terhadap Barat. Imej Barat itu digambarkan bagaimana, ya, sama ada negatif atau positif. Kerana ini merupakan suatu daripada hasil pertembungan Timur dan Barat. Tanah Melayu, termasuklah Singapura ya, ketika itu pernah dijajah oleh Barat sejak kedatangan Portugis, Belanda, Inggris, dan sehingga merdeka. Semasa penjajahan berlaku, di mana-mana benua sekalipun, Amerika Latin, Asia, Afrika, ya, orang Eropah ini menggunakan pesuratan sebagai alat untuk meneguhkan kuasa mereka dalam bentuk hegemoni. Tetapi apabila negara-negara ini sudah merdeka, ataupun sebelum merdeka sekalipun, sebenarnya pribumi itu telah menghasilkan karya yang memberikan persepsi balik, persepsi balas, counter discourse terhadap Barat itu. Jadi yang saya nak lihat, bagaimana pengarang Melayu mempersepsikan Barat sejak zaman sebelum merdeka hingga selepas merdeka. Dan sebelum merdeka itu saya bagikan kepada 3 tahap. Selepas merdeka juga 3 tahap. Sebelum merdeka itu tahap pertamanya tahap naungan kolonial. Kemudian eranya bila? Eranya naungan kolonial itu sebelum 1926 lah. Tetapi saya cuma membuat kajian terhadap teks yang terpilih, iaitu Hikayat Abdullah dan Hikayat Pelayaran Abdullah. Kemudian tahap kedua, tahap era kesedaran sosial dan ekonomi 1926 hingga 1936. Kenapa? Kerana 1926 itu telah ditubuhkan Kesatuan Melayu Singapura oleh Muhammad Yunus di Singapura. Itu impaknya, ya, bagaimana rakyat sudah menyadari betapa kekurangan mereka dari segi ekonomi itu sangat ketara. Dan itu tercermin atau tidak dalam karya-karya sastra. Tahun 36 ke atas hingga merdeka itu dianggap era politik lah. Kerana tertubuhnya Kesatuan Melayu Muda pada tahun 1937. Jadi itu era politik, ya. Selepas merdeka pula tiga era lagi, sebab saya itu saya melihat pengaruh Perdana Menterinya. Perdana Menteri pertama Tengku Abdul Rahman, kemudian era yang kedua Husin On dan Mahathir Mohamad, Tun Abdul Razak, Husin On, ya. Tahap ketiga era Mahathir Mohamad. Itu sebab saya menggunakan nama Mahathir Mohamad, kerana impaknya besar dalam mempengaruhi minda pengarang. Bagaimana kita melihat perubahan wacananya bagi setiap era itu? Ya, memang ada perubahan. Memang ada perubahannya. Kerana dalam zaman naungan kolonial, Hikayat Abdullah dan Hikayat Pelayaran Abdullah ini dia selalu dianggap sebagai Anglophile, ya. Dia merupakan orang yang menyokong Barat, memuji Barat, rifle dan sebagainya. Tetapi betul, ya, dalam karyanya itu kita nampak
Beliau memberikan persepsi yang baik terhadap Barat. Tetapi jangan kita lupa bahawa beliau juga sangat kritis. Ada juga watak Barat yang tak baik digambarkan tak baik. Tidaklah semua Barat itu baik. Dan kita kena faham bahawa kenapa dia memuji Barat, kerana beliau duduk di bawah naungan kolonial, bekerja dengan rifle je. Jadi orang Melayu ni, ya walaupun dia bukan keturunan Melayu sebenar ya. Itu boleh dipolemikkan. Tapi kita anggap Melayu lah, sebab dia tulis dalam bahasa Melayu dan duduk dalam suasana orang Melayu. Orang Melayu ni dia membalas budi. Konsep balas budi itu telah mempengaruhi cara dia melihat Barat. Yang baik dia anggap baik pada dia, yang tak baik dijelaskan yang tak baik. Ada watak-watak yang jahat dalam karyanya itu digambar orang Eropah. Pasca merdeka, bagaimana morfosis nilainya? Baru merdeka sehinggalah era besar Mahathir Mohamad itu, nilai yang dibawa. Sebenarnya selepas merdeka, orang Melayu ini dia nak mencari keakuannya, ya, nak kembali kepada keyakinan diri setelah terjajah sekian lama, baru berani bersuara. Sebelum mereka tidak berani bersuara kerana wujudnya akta, wujudnya undang-undang penerbitan yang diperkenalkan oleh Inggeris menyekat kebebasan bersuara untuk mengkritik. Itu sebabnya sebelum mereka itu Putera Gunung Tahan oleh Isa Haji Muhammad atau Pak Sako itu dibuat secara simbolik untuk mengkritik Inggeris. CP saja. Tetapi selepas itu kita masih nampak jugalah ya kebimbangan, walaupun ada unsur-unsur memberi persepsi yang tidak baik pada Inggeris pada zaman pertama, zaman Tengku Abdul Rahman, tapi tidak begitu terus terang. Dan suara itu semakin membesar pada era Mahathir Mohamad. Jadi kalau zaman Tun Abdul Razak itu dengan Tun Sri Untung tidak nampak perbezaan. Karya kajiannya suatu era Mahathir Mohamad yang mana? Saya melihat karya Kuntum Tulik Biru, Arenawati. Saya melihat juga drama Awang Kumarali, kemudian Pemberontakan Jong Chian Lai, ini karya yang representatif pada zamannya itu. Dan ini menunjukkan bahawa wujud perubahan sikap, ya. Kalau sebelum itu wira-wira Melayu ini cuma bergerak di dalam negaranya, di tanah airnya sendiri untuk menyanggah Barat, tapi zaman Mahathir wiranya sudah dihantar keluar. Terutamanya Kuntum Tulik Biru lah. Tidaklah pemberontakan itu nabas sejarah di Sarawak. Kenapa? Kerana Mahathir itu sendiri sudah memberikan suatu aksi tindak balas terhadap Britain, by British last, pandang ke timur dan sebagainya. Keberaniannya itu telah, pada saya lah, telah mempengaruhi pengarang Melayu supaya bersikap lebih berani. Jadi wiranya dihantar keluar di Belanda, ya, menghancurkan Belanda itu sendiri. Bukan hanya orang Melayu di Malaysia, orang Indonesia, orang Tunisia dan sebagainya, orang Islam lah. Mereka bergabung di Eropah untuk menghancurkan Eropah. Dan Belanda itu tenggelam, dibuat secara konspirasi mereka. Dan ini merupakan satu karya representasi yang sangat berani. Betul. Perbicaraan kita ini adalah satu wacana yang bagi saya besar, ya. Saya harap saya dapat berlaku adil dengan kandungan yang sangat penting ini, kerana saya melihat Doktor membandingkan Oksidentalisme dengan Orientalisme, tapi dalam wacananya kita lihat Orientalisme itu ada agendanya. Oksidentalisme ni dia seperti menulis tapi tidak mengarah kepada satu matlamat. Apakah benar pemerhatian ini? Dia begini, ya, kalau dalam wacana Orientalism itu menurut pemerhatian Edward Said, ya, dalam bukunya Orientalism yang terbit tahun 1978 itu, beliau telah memberikan suatu pandangan bahawa gagasan Orientalism dalam wacana-wacana oleh Orientalis ini semuanya menunjukkan bahawa mereka memperkecilkan Timur. Barat dan Timur itu dilihat secara dikotomi. Barat itu baik, Timur itu gersang, buruk, jahat dan sebagainya, bodoh, ya. Perlu ditamadunkan. Tetapi Oksidentalism ini tidak sedemikian sifatnya, kerana Oksidentalism ini ditulis oleh orang Timur, dia tidak ada agenda untuk menguasai Barat. Orang Melayu ataupun orang Timur ini bercakap menurut apa adanya. Mereka hanya responsif. Kalau yang baik dikatakan baik, yang jahat dikatakan jahat. Ada juga watak-watak yang Barat itu dianggap baik kerana pada masa itu dia berlagak baik, maka ditulis dengan imej baik. Tapi yang Barat dilihat secara Barat. Ini lain, ya. Kita tidak bersifat dominatif pengarang Melayu ini. Kelihatannya juga kajian doktor ini disangkutkan dengan kepimpinan figura era politik. Adakah kerana Melayu itu feudalistik sikapnya? Zaman selalu dikaitkan dengan kepimpinan politik. Betul. Sosok pandangan kita boleh juga bersifat budaya, boleh juga bersifat ekonomi. Tetapi kajian doktor, ya, era ni pun Perdana Menteri.
Kerana saya fikir pengaruh dasar luar. Okey. Ya, setiap Perdana Menteri itu dia ada dasar luar yang tersendiri. Okey. Dan dasar luar ini sangat mempengaruhi minda pengarang atau masyarakatnya. Okey. Itu sebabnya saya kaitkan dengan politik. Ekonomi itu hasil daripada dasar politik. Dia tidak akan wujud ekonomi per se, tetapi ekonomi itu hasil daripada politik. Jadi apa-apa pun politik itu, political will itu sangat besar pengaruh. Saya harap saya ada ruang yang lebih luas lagi untuk kita menggeledah isi kandungan oksidentalisme dalam sastra Melayu ini, kerana ia penting untuk memberikan percikan nilai dan memahami realiti, nuansa pemikiran yang diwakili, representatif yang digunakan istilah itu. Banyak istilah berat kerana bukunya juga besar untuk kita bicarakan. Jadi tahniah, terima kasih Dr. Saleh. Mudah-mudahan akan terus diwacanakan, dan satu kajian yang penting, terbitan ITBM, Oksidentalisme dalam Sastra Melayu, untuk resensi pada kali ini. Jangan lupa teruskan bersama kami lagi minggu-minggu mendatang dalam resensi. Jumpa lagi. Terima kasih Dr. Terima kasih. Sekali lagi kami war-warkan kepada anda kalau ada yang ingin memberikan bantuan. Terima kasih dari saya Reni dan juga Baik, saya Dr. jumpa lagi.